Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Khairul Ridwan Mat Salim dan anda kini sedang menonton channel live Santai Ilmu Publication. Santai Ilmu Publication adalah sebuah syarikat penerbitan buku dan kami menerbitkan buku agama. So ahlan wa sahlan, saya ucapkan selamat datang kepada tuan-puan. Diharapkan kita semua dalam keadaan yang baik, sihat, tenang, sihat walafiat insya-Allah. Baik, dan kita bertemu untuk pada hari ini live pada pukul 12.40 pada hari Jumaat pada hari ini untuk kita bersama-sama membaca satu hadis sepanjang Ramadan. So kita akan baca satu hadis pada satu hari dan kita akan spend masa bersama-sama untuk kita melihat buku yang kita akan bacakan. Baik, pertama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berada dalam bulan Ramadan. So hari ini kita telah pun berpuasa pada hari yang kedua dan sebenarnya bulan Ramadan ini bukan saja kita menahan lapar dan dahaga, tetapi Ramadan juga sebagai bulan kita nak latih diri kita untuk menjadi Muslim ataupun insan yang lebih baik. So selamat datang saya ucapkan kepada tuan-puan semua, ahlan wa sahlan bersama saya pada hari ini. Dan jika tuan-puan ada bersama saya pada hari ini, boleh berikan komen. InsyaAllah jika ada komen-komen yang sesuai, kita akan sembang-sembang bersama dan kita akan react lah kepada komen-komen anda. Baik, okey. So kita bertemu hari ini dalam format yang sedikit istimewa, yang mana kita akan fokus hanya kepada buku sahaja. So tuan-puan tidak boleh nampak saya, tak boleh lihat saya kerana kita memang fokus kepada buku, kerana kita akan membaca bersama-sama dan kita akan lihat bersama-sama apakah yang ada di dalam buku. So itu matlamat kita sebenarnya. Baik, jadi kita akan baca satu hadis pada satu hari. Kita akan merujuk kepada kitab Al-Wafi, Syarah Hadis 40 Imam An-Nawawi. Okay, buku hadis 40 ini adalah terbitan Santai Ilmu Publication. So ini adalah produk yang real yang tuan-puan lihat yang ada di kamera saya pada hari ini adalah produk yang tuan-puan boleh dapatkan di kedai kami di Santai Ilmu Publication. Tuan-puan boleh langgan ataupun pergilah ke mana-mana platform. Okay, tuan-puan akan boleh dapati hadis 40 Imam An-Nawawi. Okay, baik. So kita review sikit buku ni ataupun kita lihat secara umum dahulu buku ini, apakah yang ada pada cover depan. So pertama sekali, apa yang ada pada cover depan ini adalah satu design yang agak fresh. Biasanya pada pengalaman saya, buku hadis 40 ni kebanyakannya cetakan-cetakan yang lama yang mempunyai design yang lama. So kami di Santai Publication, kami menerbitkan buku yang fresh. So desainnya desain yang baru dan tuan-puan boleh lihat sendiri di kamera saya ini, tuan-puan akan dapati desainnya agak moden. So sesuai untuk kita di zaman kini yang mungkin ingin menyelusuri kitab hadis 40 ini. Baik, okey, kitab hadis 40 kami ini bukan sahaja terdapat 40 hadis, tetapi kita juga menyediakan ulasan ataupun syarah yang telah disyarahkan oleh para ulama. So kita akan baca sekali hadis dan kita akan baca apakah syarahan yang telah ditulis pada bawah setiap hadis. Okey, dan syarahan ini dilakukan oleh Dr. Mustafa Al-Bukhari dan juga Dr. Muhyiddin Mistu. Okey, dua orang tokoh ulama yang sangat terkenal. So kita tidak akan mensyarahkan sendiri hadis-hadis yang kita baca ataupun kita tidak mengeluarkan fatwa ataupun hukum-hukum tersendiri, melainkan kita cuma akan baca apa yang ada dalam buku. Baik, so kita bersiaran langsung pada hari ini jam 12.40 sehinggalah lebih kurang jam 1. So kita target dalam 20 minit saja untuk format yang begini. Mudah-mudahan kita dapat spend bersama pada waktu ini dan itu dapat menimbulkan minat kita untuk membaca buku para ulama dengan lebih mendalam. Okey, baik. Okey, so pertama kita lihat kepada perkataan Al-Wafi di atas. Okay, tuan-puan boleh lihat perkataan Al-Wafi. Okey, di atasnya tulisan Arab, tapi di bawahnya kita ada tuliskan dalam tulisan Rumi Al-Wafi. Baik, Wafi ini merujuk kepada a collection of hadith, himpunan hadis. Okay, sebenarnya para ulama mereka masing-masing mempunyai al-wafi yang tersendiri ataupun collection of hadis mereka sendiri yang mereka susun, yang mereka rasa hadis-hadis itu penting, lalu mereka compilekan dalam satu buku. Okay, tak kisahlah sama ada jumlahnya 30 ke 40 ke 10 ataupun 100, maka itu kita panggil sebagai al-wafi. Baik, tetapi buku yang kita lihat pada hari ini adalah al-wafi ataupun a collection of hadis yang telah disusun oleh Imam An-Nawawi.
An-Nawawi. Okay? Imam An-Nawawi adalah seorang nama ulama yang kita tidak janggal lagi. Saya yakin dan pasti kita semua pernah mendengar nama An-Nawawi. Kadang-kadang disebut nama penuh lah Imam An-Nawawi. Kadang-kadang ada juga yang disebut dengan An-Nawawi sahaja. Okay, pun begitu, nama An-Nawawi ini, Imam An-Nawawi ini bukanlah nama yang asing bagi kita. Okay, kerana kita sering mendengar nama beliau dalam pelbagai bidang. Itulah kehebatan Imam An-Nawawi. Okay, so kita akan baca beberapa hadis, tapi sebelum kita membaca hadis, okay, tuan-puan boleh bersama dengan saya dalam live ini. Tuan-puan boleh berikan komentar, okay, ataupun cadangan ataupun apa sahajalah yang tuan-puan nak sembang-sembang dengan saya pada hari ini. Kita mempersilakan tuan-puan, tak ada masalah. Okey, jom kita pergi kepada buku ini. Kita lihat kepada yang pertama, kita lihat kepada pendahuluan Imam An-Nawawi. Okay? Kita lihat sebentar saja pendahuluan Imam An-Nawawi. Kita takkan baca semualah, memang tak sempat sebenarnya. Okey, kita baca di bawah, perenggan yang di bawah. Okay, mungkin tuan-puan boleh baca bersama dengan saya. Okey, baik. Jadi kita perlu tahu dahulu mengapakah Imam An-Nawawi menyusun 42 hadis, ataupun kita panggil sebagai 40 hadis lah untuk just numbering kan. Okay, tapi sebenarnya buku ni ada 42 hadis. Jadi apakah semangat di sebalik itu? Okay, ataupun apakah sebab di sebalik Imam Nawawi menyusun 40 hadis ini? Sebenarnya ia telah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Tuan-tuan boleh baca di bawah ni. Okay, daripada sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, daripada berbagai jalan dan dengan berbagai riwayat bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Okay, jom kita baca sama-sama. Sesiapa yang menghafal ke atas umatku 40 hadis daripada urusan agamanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkannya pada hari kiamat daripada kalangan orang-orang yang faqih dan ulama. Okay, so kita lihat dahulu apakah status hadis ini. Kita rujuk kepada nota kaki di bawah. Mungkin kecil sikit untuk tuan-puan baca, tapi saya rasa boleh nampak lagi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi daripada hadis Imam Malik dan yang lain. Al-Baihaqi berkata sanad ini semuanya dhaif. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir daripada berbagai jalan dan beliau berkata hadis ini diriwayatkan daripada Ali, Ibnu Umar, Abu Hurairah. Okay, kita baca sampai situ saja. Okay, walaupun sebahagian ulama berpandangan bahawa hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis dhaif, siapa yang menghafal ke atas umatku 40 hadis, okay, walaupun sebahagiannya menganggap ianya dhaif, tetapi tidak ada masalah untuk kita menjadikan sebagai targhib ataupun membangkitkan semangat untuk kita nak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Sebenarnya tak ada masalah. Okey, baik. Okey, jom kita lihat kepada perkara seterusnya. Kita tak baca semua, tuan-puan follow saya, kita baca beberapa perenggan sahaja. Okey, kita baca di sini. Ada dalam kalangan ulama yang mengumpulkan 40 hadis yang hanya menyentuh masalah usul agama. Ini yang saya kata tadi, Al-Wafi, bermaksud setiap ulama dia ada mengumpulkan hadis-hadis tertentu mengikut keperluan lah. Okey, sesetengahnya pula mengumpulkan 40 hadis yang hanya menyentuh masalah furu' agama. Furu' ni bermaksud masalah-masalah cabang dalam agama. Okey, baik. Sesetengahnya pula hanya menyentuh masalah jihad. Sesetengahnya hanya menyentuh masalah zuhud. Jadi sebahagian ulama yang lain mereka mengumpulkan hadis dan mereka khususkan kepada bab-bab tertentu. Ada yang cerita masalah jihad saja, ada yang mengumpulkan hadis bahagian zuhud saja. Okay, mengikut keperluan mereka lah ketika itu. Okey, sesetengah yang lain hanya menyentuh masalah adab. Ada juga ulama yang menyusun hadis tetapi menyentuh masalah adab saja. Okey, sesetengah yang lain pula hanya menyentuh masalah khutbah. Ni kan sekejap lagi kita akan mendengar khutbah bagi orang lelaki. So ada juga hadis yang cerita bab khutbah saja. Okey, kesemuanya mempunyai tujuan-tujuan yang baik. Moga-moga Allah meredai mereka. Ini kata Imam An-Nawawi. Semoga Allah redalah kepada semua para ulama yang telah memberikan jasa mereka kepada Islam secara keseluruhannya. Okey, baik, kita lihat di bawah ni. Saya memastikan bahawa keempat-40 buah hadis ini adalah sahih kesemuanya. Okey, so ni jaminan daripada Imam An-Nawawi. 42 hadis yang beliau masukkan dalam kitab ini semuanya sahih, dan sebahagian besarnya adalah daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jelas di sini Imam An-Nawawi sebut mengambil daripada kebanyakannya Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kenapa penting untuk disebutkan daripada kedua-dua kitab ni? Bagi tuan-puan yang mungkin ada mendengar kuliah, kita akan dapati bahawa Sahih Bukhari dan Sahih
Sahih Muslim ini adalah kitab yang top lah, kitab yang sangat-sangat baik dalam pengumpulan hadis dengan syarat-syarat yang sangat kita kata ketat dan munasabah. Adapun kitab-kitab hadis yang lain tu mereka ada jasa mereka, tetapi in terms of kita kata level lah kita kata Bukhari dan Muslim ini kita kata the highest lah antara semua kitab hadis. Okay, saya menyebutkan hadis-hadis ini dengan tidak menyebut sanad-sanadnya supaya mudah untuk dihafal. Okay, so Imam An-Nawawi dengan jelas mengatakan beliau tidak menyebut sanad-sanad. Okay, sanad ni maksudnya sandaran daripada sahabat ni, daripada. So tujuannya supaya memudahkan kita nak hafal lah. Kita terus hafal kepada hadis sahaja kan. Okay, dan dapat dimanfaatkan secara lebih meluas. Kemudian di belakangnya pula saya meletakkan satu bab untuk menerangkan tentang lafaz-lafaz hadis yang sukar. Okay, tak apa, yang tu kita tak tengok lah, yang tu kita kemudian. Okay, jadi sekarang kita dah lihat kepada pengenalan apakah yang tujuan Imam An-Nawawi menyusun kitab hadis 40 ini. Okay, tuan-puan dah baca bersama saya, alhamdulillah. Okay, jom kita teruskan kepada hadis yang pertama. Kita tidak berlengah lagi. Okay, hadis pertama pilihan saya pada hari ini adalah semua amalan adalah dengan niat. Okay, hadis yang pertama ini menekankan tentang semua amalan itu adalah dengan niat. Okay, so kita baca dulu hadisnya bersama. Okay, jom. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa